Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya dan rakan-rakan saya ingin membentangkan tugasan 3 iaitu persembahan berkumpulan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Kristina Nabilah binti Noliziam dan saya ada dua lagi rakan seperjuangan iaitu Nur Nadirah Aina binti Wan Fazrul dan Nurul Syafiqah binti Muhammad Saleh. Baiklah, yang pertama kita ada tajuk pengenalan. Jadi, pendidikan merupakan asas penting dalam membentuk generasi yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Seiring dengan perubahan zaman serta perkembangan teknologi, sistem pendidikan perlu bergerak selari dengan aspirasi dan hala tuju yang telah ditetapkan bagi memastikan kualiti pendidikan terus diperkasakan. Aspirasi pendidikan bukan sahaja memberi tumpuan kepada pencapaian akademik murid, malah turut menekankan pembangunan sasiah kemahiran berfikir serta keupayaan menyesuaikan diri dengan cabaran global terkini. Dalam konteks ini, guru sebagai tunjang utama dalam proses pendidikan memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi tersebut melalui amalan profesional yang mencerminkan jiwa pendidik yang sebenar. Sehubungan dengan itu, persembahan ini akan dimulakan dengan menilai aspirasi serta hala tuju pendidikan dan seterusnya mengaitkan implikasinya terhadap peranan guru yang berjiwa pendidik. Perbincangan ini penting bagi memahami bagaimana dasar dan matlamat pendidikan mempengaruhi pendekatan, sikap serta tanggungjawab guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Selain itu, persembahan ini juga akan menghuraikan kepentingan aspirasi dan hala tuju pendidikan melalui penggunaan kemahiran komunikasi yang sangat jelas dan meyakinkan. Pada masa yang sama, penekanan turut diberikan terhadap penggunaan kemahiran digital serta pemanfaatan teknologi secara kreatif dan efektif sebagai medium untuk menyampaikan maklumat dengan lebih baik dan menarik. Melalui pendekatan ini, diharapkan persembahan yang dihasilkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang peranan guru dalam mendukung aspirasi pendidikan negara. Apakah itu PPPM? Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 ialah satu pelan transformasi pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menambah baik sistem pendidikan negara secara menyeluruh. PPPM dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pelaksanaan PPPM dibahagikan kepada 3 gelombang utama. Gelombang pertama pada tahun 2013-2015 bertujuan untuk memperkukuh asas pendidikan melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Gelombang yang kedua iaitu pada tahun 2016-2020 digunakan untuk mempercepatkan penambahbaikan sistem yang bermula semasa gelombang 1 untuk disejajarkan dengan inisiatif gelombang 2. Pada gelombang 3 pada tahun 2021-2025 bertujuan untuk mencapai kecemerlangan pendidikan bertaraf global. Tumpuan diberikan kepada usaha meningkatkan keluasan operasi. Apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi pendidikan? Aspirasi pendidikan merujuk kepada visi, matlamat dan hala tuju jangka panjang yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan bagi membentuk individu serta masyarakat yang berilmu. Aspirasi pendidikan bertujuan untuk memberi arah tuju kepada dasar pendidikan, memastikan sistem selaras dengan keperluan masa depan serta membentuk generasi yang mampu bersaing di peringkat global. Mengikut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025, aspirasi pendidikan negara merangkumi 100% enrolment dari prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Kedudukan dalam kelompok sepertiga teratas bagi pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam 15 tahun. Pengurangan 50% jurang pencapaian antara banda luar banda, sosioekonomi dan gender. Pembentukan identiti nasional kukuh melalui penghayatan rukun negara. Pembangunan kepimpinan murid dalam aspek keusahawanan, daya tahan, kecerdasan emosi dan komunikasi berkesan. Baiklah, kita masuk pula kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Sistem pendidikan negara telah melalui pelbagai fasa perubahan bagi memastikan kualiti pendidikan sentiasa relevan dengan keperluan semasa dan cabaran global. Sehubungan itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan satu rancangan transformasi pendidikan jangka panjang yang bertujuan untuk memperkukuh sistem pendidikan negara. Pelan ini digubal berasaskan visi pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera yang menekankan kepentingan melahirkan generasi berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia bagi menyumbang kepada pembangunan negara. Bagi mencapai matlamat tersebut, pelan ini telah menggariskan 3 objektif utama yang menjadi asas kepada pelaksanaan pelbagai dasar dan strategi pendidikan.
Rancangan tersebut mempunyai 3 objektif utama, iaitu memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas bagi setiap murid, menggariskan transformasi sistem pendidikan yang menyeluruh termasuk perubahan struktur dan fungsi kementerian. Terdapat 5 aspirasi pendidikan negara. Yang pertama ialah akses, yang kedua ialah kualiti, yang ketiga ialah equity dan yang keempat ialah perpaduan dan yang terakhir ialah kecekapan. Bagi aspirasi pendidikan yang pertama iaitu akses. Akses memastikan setiap rakyat Malaysia mendapat peluang pendidikan yang mencukupi tanpa mengira latar belakang. Dalam PPPM, kerajaan menetapkan sasaran 100% enrolment murid daripada prasekolah hingga sekolah menengah atas bagi memastikan semua kanak-kanak menerima pendidikan asas yang lengkap. Antara usaha yang dilaksanakan adalah menambah bilangan kelas prasekolah awam, memperkukuh bantuan aliran pendidikan dan sokongan pembangunan profesional guru, menarik minat murid untuk menceburi bidang kemahiran dan pelaksanaan program PVMA dan PIMA di sekolah harian. Menurut data pada 30 Jun 2024, jumlah peratusan enrolment bagi prasekolah mencapai pada tahap 93.52%, bagi sekolah rendah 99.39%, bagi sekolah menengah rendah 96.31%, bagi sekolah menengah atas 92.6%. Kerajaan berjaya meningkatkan kadar kemasukan murid ke peringkat pendidikan rendah dan menengah. Hampir semua kanak-kanak di Malaysia kini berpeluang mengikuti pendidikan di sekolah rendah, manakala kadar penyertaan di sekolah menengah juga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan usaha kerajaan untuk memastikan pendidikan dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Aspirasi yang kedua ialah kualiti, iaitu meningkatkan standard pendidikan Malaysia supaya setanding dengan sistem pendidikan terbaik dunia. Dalam PPPM, Malaysia mensasarkan kedudukan dalam kelompok sepertiga teratas dunia dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS dalam tempoh 15 tahun. Bagi mencapai aspirasi ini, pelbagai usaha telah dilakukan seperti penambahbaikan kurikulum kebangsaan, peningkatan latihan profesional guru, penggunaan teknologi pendidikan serta pengukuhan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan kreativiti. Menurut PISA 2022, antara pencapaian dicapai oleh aspirasi ini ialah literasi bacaan. Purata skor 388 mata berbanding dengan purata antarabangsa iaitu 476. Bagi literasi sains pula, purata skor 416 mata berbanding dengan skor antarabangsa iaitu 485. Bagi literasi matematik pula, purata skor 409 mata berbanding dengan purata skor antarabangsa iaitu 472. Bagi TIMSS 2023 pula, bagi mata pelajaran matematik, purata skor 411 mata berbanding dengan purata antarabangsa iaitu 478. Bagi mata pelajaran sains pula, purata skor 426 mata berbanding dengan purata antarabangsa iaitu 478. Data terkini menunjukkan peningkatan dalam kemahiran literasi dan numerasi murid melalui program seperti program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah, LINUS, serta pengenalan pendekatan pembelajaran berasaskan kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT. Dengan peningkatan kualiti pendidikan, murid diharapkan dapat bersaing dalam ekonomi global yang berasaskan pengetahuan. Bagi aspirasi yang ketiga ialah equity. Equity dalam sistem pendidikan merujuk kepada usaha untuk mengurangkan jurang pencapaian pendidikan antara murid daripada pelbagai latar belakang seperti perbezaan lokasi bandar dengan luar bandar, status sosioekonomi keluarga serta faktor gender. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Antara punca utama jurang equity adalah pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri, peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin. Antara usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan adalah penyediaan bantuan persekolahan, program intervensi akademik, pembinaan dan pembaikan infrastruktur sekolah serta peningkatan asas teknologi di sekolah. Selain itu, kerajaan juga menyediakan pelbagai bentuk bantuan pendidikan kepada murid daripada keluarga berpendapatan rendah bagi mengurangkan keciciran sekolah. Antara pencapaian dicapai oleh aspirasi ini adalah pengurangan jurang pencapaian grade purata SPM 2024 berdasarkan lokaliti sebanyak 26.23%, pengurangan jurang layak mendapat CJSPM pada tahun 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52.78%, pengurangan jurang layak mendapat SPM pada tahun 2024 berdasarkan sosioekonomi pula adalah sebanyak 57.75%. Bagi aspirasi yang keempat pula adalah aspirasi perpaduan. Aspirasi perpaduan dalam sistem pendidikan negara bertujuan menjadikan sekolah sebagai medium utama untuk memupuk integrasi nasional dalam kalangan murid daripada pelbagai kaum, budaya dan agama. Sasarannya ialah sistem pendidikan menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Antara pendekatan yang dilaksanakan melalui sistem pendidikan adalah mengintegrasikan nilai perpaduan dalam kurikulum, pelaksanaan aktiviti kurikulum yang melibatkan penyertaan murid daripada pelbagai kaum, program khas yang menggalakkan interaksi antara sekolah yang berbeza latar belakang. Yang terakhir sekali, melaksanakan program rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Usaha seperti ini telah menyumbang kepada penglibatan murid daripada pelbagai latar belakang etnik dalam aktiviti perpaduan dengan penyertaan konsisten yang mencapai 80 hingga 90% setiap tahun. Antara pencapaiannya adalah indeks perpaduan yang mencapai skor 8.1 yang menunjukkan tahap perpaduan yang sangat erat. Carta di sebelah menunjukkan trend skor indeks perpaduan sekolah yang sentiasa meningkat saban tahun ke tahun.
Hal ini menunjukkan kejayaan kerajaan dalam memupuk integrasi nasional dalam kalangan murid daripada pelbagai kaum, budaya dan agama. Aspirasi yang terakhir ialah kecekapan. Kecekapan dalam sistem pendidikan merujuk kepada usaha untuk memaksimumkan keberhasilan pendidikan melalui penggunaan sumber yang optimum, termasuk sumber kewangan, tenaga kerja, kemudahan fizikal serta masa. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Sejak tahun 2013, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memastikan sistem pendidikan negara dapat berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. Keberhasilan murid banyak dipengaruhi oleh kewujudan kemudahan fizikal bagi infrastruktur digital yang mencukupi bagi menyokong proses pembelajaran berkualiti dan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang inklusif. Antara pencapaiannya adalah sebanyak 84.07% sekolah telah ditambah baik dan dinaik taraf. Sehingga 31 Disember 2025, sebanyak sejumlah 1,175 projek pembangunan sekolah yang telah diluluskan bagi tempoh 2016 hingga 2025. Sebanyak 782 projek telah berjaya disiapkan. 179 projek masih dalam peringkat pembinaan, manakala 214 projek lagi berada pada peringkat prabina. Baiklah, kita masuk pula kepada 6 aspirasi murid. Kementerian akan terus menjadikan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai landasan utama dalam usaha melahirkan pendidikan yang seimbang demi membentuk aspirasi pelajar. Dari peringkat prasekolah hingga ke pendidikan tinggi, sistem pendidikan berkongsi visi yang sama dalam memastikan keberhasilan serta kepentingannya kepada setiap pelajar. Penekanan diberikan oleh kementerian untuk memastikan keseimbangan antara penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak. Antara aspirasi murid adalah etika dan kerohanian, kemahiran memimpin, identiti nasional, kemahiran dua bahasa, kemahiran berfikir dan pengetahuan. Aspirasi murid terbahagi kepada dua mengikut tujuannya, iaitu pembinaan akhlak dan peningkatan ilmu pengetahuan. Bagi sudut pembinaan akhlak, terdapat 3 aspirasi murid, iaitu etika dan kerohanian, kemahiran memimpin dan identiti nasional. Bagi etika dan kerohanian, bagi konteks pendidikan tinggi, pelajar mestilah beretika dan bermoral, mempunyai kerohanian mantap, penyayang dan prihatin agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Hal ini menjadikan ilmu dan kemahiran yang digunakan dengan cara yang betul serta individu juga menjadi lebih manusiawi. Bagi konteks pendidikan prasekolah hingga lepasan menengah, murid mestilah mempunyai asas moral yang kukuh dan keberanian membuat keputusan yang betul. Proses internalisasi iaitu penyerapan ilmu dan nilai yang mampu membentuk akal budi insan yang baik. Bagi aspirasi yang kedua, iaitu kemahiran memimpin dalam konteks pendidikan tinggi, komunikator yang berkesan, cerdas emosi dan mampu berinteraksi merentas budaya. Murid juga mestilah memastikan kecemerlangan dan keharmonian kelompok, institusi, masyarakat dan negara. Dalam konteks pendidikan prasekolah hingga lepasan menengah, murid mestilah mempunyai kemahiran berkomunikasi, berciri keusahawanan, cekal dan boleh memimpin, serta bekerja dalam berkumpulan. Sistem pendidikan membantu murid mencapai potensi penuh melalui penglibatan sebagai pemimpin. Bagi aspirasi yang ketiga pula, iaitu identiti nasional. Identiti nasional menekankan dalam konteks pendidikan tinggi supaya mempunyai jati diri kebangsaan, memahami aspirasi negara dan perasaan tidak berbelah bagi terhadap identiti nasional. Dalam konteks pendidikan prasekolah hingga lepasan menengah, murid mestilah mempunyai jati diri kebangsaan dan menghargai kepelbagaian. Setiap murid belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur menghormati orang lain dan mempunyai semangat kekitaan. Aspirasi murid dalam konteks peningkatan ilmu pengetahuan pula terbahagi kepada 3, iaitu kemahiran bahasa, kemahiran berfikir dan pengetahuan. Dalam konteks pendidikan tinggi, bagi aspirasi murid kemahiran bahasa, murid perlu mahir dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan teruja untuk mempelajari satu bahasa global tambahan. Bagi konteks pendidikan prasekolah hingga lepas menengah, murid mestilah menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Yang kedua iaitu kemahiran berfikir. Dalam konteks pendidikan tinggi, murid mestilah menghayati pendapat yang pelbagai, berfikir secara kritikal dan inovatif dan berkemahiran dalam menyelesaikan masalah serta berciri keusahawanan. Dalam konteks pendidikan prasekolah dan menengah, murid mestilah bersikap ingin tahu dan inovatif, boleh mengaplikasi dan menjana pengetahuan bagi penyelesaian masalah. Bagi aspirasi murid yang terakhir pula, dalam konteks pendidikan tinggi, murid mestilah menguasai bidang pilihan, mampu memanfaat dan menghubung dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari serta mampu menghargai kesenian, kebudayaan serta sains teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM). Dalam konteks pendidikan prasekolah dan menengah, murid mestilah menguasai mata pelajaran teras dan pengetahuan umum tentang dunia. Baiklah, kita masuk pula kepada 11 anjakan. Bagi mencapai 5 aspirasi dalam sistem pendidikan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 telah merangka transformasi melalui 11 anjakan. Anjakan yang pertama adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Yang keempat,
mentransformasi profesen keguruan menjadi profesen pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah. Yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh pula, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8, mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir, meningkatkan ketelusan dan untuk kebertanggungjawaan awam secara langsung. 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 bertujuan mentransformasikan sistem pendidikan negara supaya lebih berkualiti, inklusif dan berdaya saing. Anjakan ini menekankan peningkatan kualiti guru dan kepimpinan sekolah, penguasaan kemahiran abad ke-21, penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta penglibatan ibu bapa dan komuniti. Melalui pelaksanaan ini, sistem pendidikan diharapkan dapat melahirkan murid yang berilmu, berakhlak dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan pada hari ini dengan memfokuskan kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, Kualiti Alliance Sekolah atau lebih dikenali sebagai SKAS serta Hala 7 Sistem Pendidikan Negara. Mari kita lihat Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, Kualiti Alliance Sekolah atau lebih dikenali sebagai SKAS. SKAS merupakan satu instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur tahap kualiti pengurusan dan proses pengajaran serta pembelajaran di sekolah. Instrumen ini membantu pihak sekolah menilai tahap keberkesanan pengurusan sekolah serta memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik. Selain itu, SKAS juga berfungsi sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kualiti pendidikan secara berterusan. Melalui pelaksanaan SKPM Kualiti Alliance Sekolah, pihak sekolah telah dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sistem pengurusan sekolah. Seterusnya, penambahbaik boleh dilakukan bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. Secara umumnya, SKAS memberikan penekanan kepada beberapa aspek yang penting seperti yang pertama, kepimpinan sekolah, iaitu memastikan pentadbir sekolah mampu memimpin organisasi sekolah dengan baik. Yang kedua, pengurusan organisasi, iaitu melibatkan pengurusan sumber manusia, kewangan dan kemudahan sekolah. Dan yang ketiga, iaitu terakhir, pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga berkualiti. Sebelum kita lihat satu persatu Hala 7 pendidikan, mari kita kenali apakah itu Hala 7 pendidikan. Hala 7 pendidikan merujuk kepada arah perkembangan sistem pendidikan negara bagi memastikan Malaysia mampu melahirkan masyarakat yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing pada masa akan datang. Terdapat beberapa Hala 7 utama yang telah digariskan dalam sistem pendidikan negara. Berikut merupakan Hala 7 yang telah saya sertakan berdasarkan kajian yang telah saya dapati. Baiklah, mari kita telusuri Hala 7 yang pertama, iaitu mewujudkan pendidikan bertaraf dunia. Ini bermaksud sistem pendidikan Malaysia perlulah mencapai standard yang tinggi setanding dengan sistem pendidikan negara maju seperti Jepun. Bagi mencapai matlamat ini, kerajaan telah melakukan pelbagai usaha seperti memperbarui kurikulum pendidikan, yang kedua, meningkatkan kualiti latihan guru dan yang ketiga, memperkenalkan penggunaan teknologi dalam pengajaran. Melalui usaha ini, pelajar Malaysia diharapkan mampu bersaing ke peringkat antarabangsa serta mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang berkualiti tinggi. Sebagai contoh, melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, kerajaan telah menyasarkan agar sistem pendidikan Malaysia berada dalam kelompok sepertiga teratas dunia dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS bagi memastikan standard pendidikan negara meningkat. Selain itu, Hala 7 pendidikan juga memberi penekanan kepada perpaduan negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Oleh itu, sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat sejak dari bangku sekolah lagi. Melalui pendidikan, pelajar didedahkan kepada nilai toleransi, saling menghormati dan bekerjasama antara kaum. Selain itu, aktiviti di sekolah seperti program co-kurikulum, sambutan perayaan dan aktiviti berkumpulan juga dapat menggalakkan interaksi antara pelajar daripada pelbagai latar belakang. Usaha ini penting bagi memastikan keharmonian masyarakat dapat dikekalkan serta membentuk generasi yang menghormati pelbagai kebudayaan dan kaum di Malaysia. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan rancangan integrasi murid untuk perpaduan
atau lebih dikenali sebagai RIMO, yang bertujuan untuk menggalakkan interaksi antara murid daripada pelbagai kaum melalui aktiviti kurikulum. Baiklah, kita teruskan dengan hala tuju yang ketiga, iaitu pendemokrasian pendidikan. Apakah itu pendemokrasian pendidikan? Pendemokrasian pendidikan bermaksud memberi peluang pendidikan yang sama rata kepada semua individu tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi, kaum ataupun tempat tinggal. Kerajaan telah mengambil pelbagai langkah bagi memastikan semua rakyat mendapat akses yang sama dalam bidang pendidikan. Antaranya, kerajaan telah menyediakan kemudahan sekolah di kawasan bandar dan luar bandar. Selain itu, kerajaan juga telah memberikan bantuan kewangan kepada pelajar yang memerlukan serta menyediakan program sokongan pendidikan seperti bantuan buku teks dan juga beasiswa. Melalui usaha dan inisiatif ini, setiap individu mempunyai peluang yang adil untuk mendapatkan pendidikan bagi meningkatkan taraf hidup mereka pada masa akan datang. Sebagai contoh, sistem pendidikan Malaysia telah berjaya mencapai akses hampir sejagat di peringkat pendidikan rendah di mana sebahagian besar kanak-kanak di Malaysia mendapat peluang untuk bersekolah. Baiklah, kita telah pun sampai ke hala tuju yang keempat, iaitu penekanan kepada bidang sains dan teknologi. Perkembangan dunia pada masa kini banyak dipengaruhi oleh teknologi dan juga inovasi. Oleh itu, sistem pendidikan di negara Malaysia ini memberi penekanan kepada penguasaan ilmu sains, teknologi dan juga matematik bagi melahirkan generasi yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Melalui pendidikan sains dan teknologi, pelajar dapat membina kemahiran seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah serta kreativiti dalam menghasilkan inovasi baharu. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran seperti komputer, internet dan juga platform digital juga dapat membantu meningkatkan keberkesanan pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 telah memberi penekanan kepada pengukuhan pendidikan STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Dengan ini, pendidikan STEM dapat meningkatkan kemahiran dan juga minat murid dalam bidang sains dan juga teknologi. Dengan adanya penekanan terhadap bidang ini, negara dapat melahirkan lebih banyak tenaga mahir dan mampu menyumbang kepada pembangunan teknologi dan kemajuan negara pada masa akan datang. Baiklah, kita telah pun sampai ke hala tuju yang kelima, iaitu hala tuju yang menekankan kepada pembentukan K-ekonomi. Apakah itu K-ekonomi? K-ekonomi lebih dikenali sebagai ekonomi yang berasaskan pengetahuan. Dalam dunia moden ini, ekonomi sebuah negara tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada sumber semula jadi, tetapi lebih kepada pengetahuan, kemahiran dan inovasi. Oleh itu, sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif. Pelajar digalakkan untuk menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran teknologi, kemahiran berkomunikasi, penyelesaian masalah dan juga pemikiran kritis. Sebagai contoh, PPPM 2013 hingga 2025 telah menekankan bahawa pendidikan berperanan bagi melahirkan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi menyokong pembangunan ekonomi negara. Dengan adanya tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, negara dapat meningkatkan produktiviti serta berdaya saing dalam ekonomi global. Hala tuju pendidikan yang seterusnya ialah pendidikan sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat merujuk kepada proses menuntut ilmu yang berterusan sepanjang kehidupan seseorang, bukan hanya terhad semasa berada di bangku sekolah ataupun institusi pengajian sahaja. Baiklah, dalam dunia yang sentiasa berubah-ubah ini, perkembangan teknologi dan juga maklumat melahirkan individu yang perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Oleh itu, sistem pendidikan menggalakkan masyarakat untuk terus belajar melalui pelbagai cara seperti kursus, latihan kemahiran, pembelajaran dalam talian dan program pendidikan dewasa. Sebagai contoh, sistem pendidikan negara telah memberikan penekanan kepada kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti dan kemahiran komunikasi supaya individu sentiasa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Baiklah, hala tuju pendidikan yang seterusnya ialah pemupukan budaya ilmu dalam kalangan masyarakat. Budaya ilmu merujuk kepada sikap menghargai ilmu pengetahuan serta sentiasa berusaha bagi menambahkan pengetahuan sepanjang hayat. Melalui sistem pendidikan, pelajar digalakkan untuk membaca, meneroka ilmu baharu dan mengembangkan potensi diri mereka. Guru juga memainkan peranan penting dalam memupuk minat pelajar terhadap pembelajaran melalui kaedah pengajaran yang menarik dan berkesan.
Sebagai contoh, kurikulum pendidikan di Malaysia menekankan penguasaan ilmu pengetahuan secara kemahiran berfikir bagi melahirkan generasi yang berilmu dan mempunyai kemahiran berfikir secara kritis. Apabila budaya ilmu diamalkan dalam kehidupan seseorang, individu tersebut akan menjadi lebih berpengetahuan, berfikiran secara terbuka serta dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan harian. Nampaknya kita telah sampai ke hala tuju yang terakhir, iaitu hala tuju pendidikan yang membentuk insan yang seimbang. Insan yang seimbang merujuk kepada individu yang berkembang secara menyeluruh dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani atau lebih dikenali sebagai jeri. Matlamat ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang telah menekankan pembangunan individu secara holistik. Pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga individu yang mempunyai akhlak mulia, nilai moral yang baik serta berkemahiran sosial yang tinggi. Baiklah, sebagai contoh yang saya sertakan, sistem pendidikan mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu sukan, satu kelab dan satu badan beruniform bagi membentuk perkembangan pelajar secara menyeluruh. Dengan itu, pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum sama ada dalam sukan permainan, kelab ataupun badan beruniform. Dengan pembentukan insan yang seimbang ini dapat melahirkan pelajar dan menjadikan seorang pelajar itu seorang warga negara yang bertanggungjawab dan mampu menyumbang kesejahteraan masyarakat serta pembangunan negara. Baiklah, seterusnya saya akan menghuraikan tentang implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi implikasi yang pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, pengurusan pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada keupayaan seorang guru untuk merancang, melaksanakan dan menilai proses pengajaran secara sistematik bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Dalam hal ini, nilai bertanggungjawab dan amanah sangat penting kepada guru-guru perlu melaksanakan tugas yang diberikan dengan jujur, telus dan bersungguh-sungguh demi perkembangan murid. Seorang guru yang bertanggungjawab akan memastikan setiap perancangan pengajaran seperti penyediaan rancangan pengajaran harian, pemilihan bahan bantu mengajar serta aktiviti pembelajaran dilaksanakan dengan teratur. Amanah pula bermaksud guru melaksanakan tugas mendidik tanpa mengabaikan kepentingan murid dan tidak menyalahgunakan masa atau kuasa yang diberikan. Sebagai contoh, seorang guru bahasa Melayu menyediakan rancangan pengajaran harian sebelum masuk ke kelas dan menggunakan bahan bantu mengajar seperti slide atau video untuk membantu murid memahami tajuk karangan. Guru tersebut juga menilai latihan murid dengan teliti serta memberikan maklum balas yang membina. Tindakan ini menunjukkan guru tersebut mengurus pengajaran dengan baik serta melaksanakan tugas secara bertanggungjawab dan sangat amanah. Baiklah, menurut Zakiyah Darajat, seorang tokoh pendidikan Islam menyatakan bahawa guru bukan hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk kepribadian dan akhlak murid agar menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Pendapat ini menekankan bahawa tugas guru adalah amanah besar yang memerlukan kejujuran, kesungguhan dan rasa tanggungjawab dalam mendidik sesuatu perkara. Baiklah, implikasi yang kedua pula ialah pembangunan profesionalisme. Jadi, pembangunan profesionalisme merujuk kepada usaha berterusan seorang guru untuk meningkatkan pengetahuan kemahiran dan sikap profesional dalam bidang pendidikan. Pembangunan profesionalisme berkait rapat dengan keterampilan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Keterampilan merujuk kepada keupayaan guru menunjuk kemahiran, kecekapan dan keyakinan semasa menjalankan sesuatu pengajaran. Guru yang sentiasa membangunkan profesionalisme akan menyertai kursus, bengkel atau latihan untuk menambah ilmu pengetahuan. Latihan tersebut membantu meningkatkan kemahiran pedagogi dan teknik pengajaran yang lebih berkesan. Melalui usaha ini, guru menjadi lebih terampil dalam mengendalikan kelas, menggunakan teknologi serta menyampaikan pengajaran secara kreatif dan lebih menarik. Sebagai contoh, seorang guru mengikuti kursus penggunaan teknologi pendidikan seperti aplikasi pembelajaran digital. Selepas itu, guru tersebut menggunakan kuis interaktif dan pembelajaran dalam talian semasa pengajaran di kelas. Hal ini menunjukkan guru tersebut berusaha meningkatkan profesionalisme diri sekaligus memperlihatkan keterampilan yang tinggi dalam proses pengajaran beliau. Baiklah, implikasi yang ketiga pula ialah kemahiran teknologi. Jadi, guru yang mempunyai kemahiran teknologi menunjukkan dedikasi dengan berusaha mempelajari dan menggunakan teknologi bagi meningkatkan kualiti pengajaran. Dedikasi guru dapat dilihat apabila mereka sanggup meluangkan masa mereka untuk menerokai aplikasi platform pembelajaran dan bahan digital bagi membantu murid memahami pelajaran dengan lebih berkesan.
Penggunaan teknologi juga membuktikan komitmen guru untuk menyesuaikan kaedah pengajaran dengan perkembangan pendidikan abad ke-21. Baiklah, sebagai contoh, guru menggunakan aplikasi Google Classroom ataupun kuis interaktif seperti Quizizz ataupun Kahoot serta video pembelajaran untuk menyampaikan isi pelajaran dengan lebih menarik. Melalui platform tersebut, guru boleh memuat naik bahan pengajaran atau memberikan latihan secara dalam talian dan menilai kefahaman murid dengan lebih cepat dan sistematik. Usaha ini menunjukkan dedikasi seorang guru kerana mereka sanggup meluangkan masa mempelajari teknologi baharu dan menggunakan bagi memastikan murid lebih mudah memahami pelajaran serta meningkatkan penglibatan murid dalam proses pembelajaran. John Dewey menekankan bahawa pendidikan harus sentiasa relevan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi terkini. Menurut Dewey, jika kita mengajar murid hari ini seperti cara kita mengajar semalam, kita merampas masa depan mereka. Pandangan ini menunjukkan bahawa guru yang berdedikasi perlu sentiasa menyesuaikan kaedah pengajaran dengan teknologi semasa demi memastikan murid bersedia menghadapi cabaran pada abad ke-21 ini. Baiklah, implikasi yang keempat pula ialah mempunyai wawasan. Guru yang mempunyai wawasan akan merancang matlamat pendidikan yang jelas bagi meningkatkan pencapaian murid serta kualiti pembelajaran di bilik darjah. Wawasan ini membolehkan guru merancang strategi pengajaran yang lebih berkesan di samping memastikan setiap murid berpeluang mencapai potensi diri secara optimum. Selain itu, wawasan tersebut berkait rapat dengan konsep kendiri positif iaitu keyakinan guru terhadap kebolehan diri dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Guru yang mempunyai konsep kendiri positif akan bersikap optimis, sentiasa berusaha memperbaiki diri serta berani mencuba kaedah pengajaran baru demi memastikan perkembangan dan kejayaan murid dapat dicapai dengan lebih baik. Baiklah, sebagai contoh, seorang guru yang mempunyai konsep kendiri positif yakin dengan kebolehan dirinya sebagai pendidik, lalu merancang kelas tambahan ataupun program pemulihan untuk membantu murid yang lemah dalam pelajaran. Guru tersebut menyediakan latihan yang lebih mudah dan berperingkat, membimbing murid secara individu serta memberi penerangan semula agar mereka lebih mendalami topik yang diajari. Dan melalui usaha ini, murid yang sebelum ini kurang memahami pelajaran dapat meningkatkan kefahaman dan seterusnya memperbagi prestasi akademik mereka. Baiklah, implikasi yang terakhir iaitu implikasi yang kelima, menjadi suri teladan. Menjadi suri teladan berkait rapat dengan amalan berakhlak mulia dalam kalangan guru kerana kepribadian dan tingkah laku guru akan diperhatikan serta dicontohi oleh murid. Guru yang mengamalkan nilai seperti sabar, adil, berintegriti dan berdisiplin bukan sahaja berperanan menyampaikan ilmu, malah membentuk sasiah dan nilai murni dalam diri murid. Oleh itu, akhlak yang baik dalam diri seorang guru mampu memberi pengaruh positif terhadap perkembangan moral dan kepribadian murid. Selain itu, guru yang berakhlak mulia akan menunjukkan contoh tingkah laku yang baik dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil semasa menjalankan tugas. Hal ini menjadikan guru sebagai model teladan yang membantu murid memahami kepentingan nilai murni dalam kehidupan seharian. Secara tidak langsung, amalan akhlak mulia oleh guru dapat melahirkan generasi murid yang berdisiplin, bertanggungjawab dan berpekerti tinggi. Baiklah, sebagai contoh, guru bersabar ketika membimbing murid yang lemah sehingga mereka dapat memahami pelajaran tersebut dengan baik. Yang kedua, guru bersikap adil dan tidak mengamalkan pilih kasih terhadap semua murid di dalam kelas. Baiklah, dan yang ketiga, guru menempati masa serta mematuhi peraturan sekolah sebagai contoh disiplin kepada murid. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang guru harus memiliki akhlak yang baik kerana akhlak guru akan menjadi teladan bagi murid. Pandangan ini menegaskan bahawa kepribadian guru yang berakhlak mulia adalah asas penting dalam membentuk sasiah murid dan menjadikan guru sebagai suri teladan yang dihormati. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang kepentingan 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Seperti kita tahu, aspirasi pendidikan negara terbahagi kepada 5 iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Baiklah, yang pertama, akses memastikan semua murid memperoleh peluang pendidikan tanpa mengira latar belakang kerana akses pendidikan yang meluas dapat mengurangkan keciciran sekolah serta membolehkan setiap individu mengembangkan potensi diri secara optimum. Dan yang kedua pula, kualiti. Meningkatkan mutu sistem pendidikan agar mampu melahirkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan berdaya saing kerana pendidikan berkualiti
membantu membentuk generasi yang mampu menghadapi cabaran global terkini. Dan yang ketiga, equity, mengurangkan jurang pencapaian antara murid daripada latar belakang sosioekonomi dan lokasi yang berbeza, kerana keadilan dalam pendidikan memastikan setiap murid mendapat peluang pembelajaran yang sama. Baiklah, yang keempat pula, perpaduan, memupuk keharmonian antara murid, pelbagai kaum dan budaya, kerana interaksi positif dalam persekitaran sekolah dapat membina masyarakat yang saling menghormati dan bersatu padu. Dan yang terakhir iaitu kecekapan, memastikan sumber pendidikan seperti kewangan, tenaga pengajar dan kemudahan digunakan secara optimum, kerana pengurusan yang cekap dapat meningkatkan keberkesanan pelaksanaan sistem pendidikan negara kita. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang kepentingan hala tuju pula. Baiklah, yang pertama, kita ada melahirkan generasi pelajar yang berpengetahuan luas, berkemahiran tinggi serta mampu bersaing secara kompetitif di peringkat global ataupun antarabangsa. Yang kedua, mengukuhkan hubungan antara pelbagai kaum dan budaya melalui sistem pendidikan yang menekankan nilai toleransi, hormat menghormati dan kerjasama. Yang ketiga pula, memberi peluang pendidikan yang adil dan sama rata kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi ataupun geografi. Baiklah, yang keempat pula, meningkatkan keupayaan pelajar dalam bidang inovasi dan penyelidikan bagi menyokong pembangunan negara berasaskan teknologi moden terkini. Baiklah, yang kelima pula, melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan kreatif dan berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan ekonomi berasaskan pengetahuan. Yang keenam pula, menggalakkan individu untuk terus menyeba ilmu dan meningkatkan kemahiran secara berterusan bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Yang ketujuh pula, membentuk masyarakat menghargai ilmu, pengetahuan serta mengamalkan sifat ingin tahu dan gemar membaca. Dan yang terakhir pula, membangunkan individu secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani agar mampu menjadi insan yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Sebagai penggulung pembentangan pada hari ini, aspirasi dan hala tuju pendidikan negara digariskan bagi memastikan sistem pendidikan Malaysia sentiasa berkembang dan mampu memenuhi keperluan semasa melalui pelaksanaan sistem seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 dan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Kualiti Elaya Sekolah atau lebih dikenali sebagai SKAS, kualiti pengurusan sekolah serta proses pengajaran yang dipantau dapat dipertingkatkan secara berterusan. Selain itu, hala tuju pendidikan negara turut memberi penekanan kepada pelbagai aspek yang penting seperti penekanan terhadap sains dan teknologi, pendidikan bertaraf dunia, pembentukan key ekonomi, pembelajaran sepanjang hayat serta usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Dalam masa yang sama, aspirasi dan hala tuju pendidikan ini memberi implikasi yang besar kepada guru, khususnya dalam melahirkan guru yang berjiwa pendidik. Guru bukan sahaja berperanan menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk nilai sahsiah, jati diri dan melahirkan murid agar menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan sosial. Oleh itu, guru perlulah sentiasa meningkatkan profesionalisme, menguasai kemahiran pedagogi yang berkesan serta menjadi contoh teladan kepada murid-murid. Dengan itu, melalui pelaksanaan aspirasi dan hala tuju pendidikan ini, sistem pendidikan Malaysia diharapkan mampu melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran, berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negara pada masa akan datang. Dengan penuh rendah diri, kami pun melabuh tirai. Sekian sahaja pembentangan dari kami bertiga. Sekian, terima kasih.